bila sebut tentang aurat lelaki ketika solat memang di antara pusat dan lutut. Itu aurat yang minimum ketika solat. Namun adakah itu yang disuruh oleh Nabi? Pakai solat ala kadar walaupun badan ni tak aurat menurut lelaki, kalau solat pun sah, tetapi Nabi kata jangan solat dengan satu pakaian saja ataupun pakai kain pelikat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah untuk memakmurkan rumahnya yang mulia ini dengan salat fardu berjemaah, beriktikaf, menanti waktu salat, dan seterusnya Allah pilih kita duduk dalam majlis taman syurga, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah dalam jiwa kita untuk meneruskan amalan-amalan yang terpuji seperti ini. Kita berdoa agar Allah sentiasa terus pilih kita agar dapat berdampingan dengan amalan-amalan salih ini, yang mana bagi kita ia merupakan nikmat yang besar. Bila Allah cenderungkan hati kita untuk beramal salih, ini nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuklah nikmat bebas ataupun lepas daripada malapetaka, pun nikmat besar juga tuan-tuan. Kiri kanan kita, atas bawah, macam-macam cerita kita dengar, malapetaka dan bencana banjir, kemusnahan yang bukan sedikit tetapi banyak dan menyedihkan, bahkan melibatkan nyawa, kehilangan nyawa, bukan saja harta benda. Yang terlepas, alhamdulillah, kesyukuran yang sebesar-besar kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang ditimpa malapetaka, mereka memerlukan bantuan. Bantuan bukan sekadar untuk membersihkan rumah ataupun buang barang-barang yang sudah rosak, tetapi mereka perlukan hidup yang baru untuk bangkit semula, untuk melengkapkan kehidupan dan keperluan yang telah hilang dan telah musnah. Semalam saya pergi Kuala Pilah, tak berapa teruk sangatlah.
dia tak seteruk Hulu Langat dengan Pahang. Hulu Langat pergi masa selepas 3 hari bencana banjir datang, ketika itu air dah mula surut. Bersihkan tempat tu tuan-tuan ketika mana elektrik tak ada lagi. TNB terpaksa tutup. Bahaya. Kemudian air pun tak ada. Allah nak bersihkan, kita tak dapat bayangkan. Kalaulah mengharapkan tuan rumah seorang saja, kita yang buat kerja bukanlah beria sangat. Ya. Satu rumah rasa macam nak patah pinggang. Berlumpur je. Dan minggu lepas hari Khamis saya pergi mentakap pula. Mentakap tu pergi selepas minggu lebih. Maksudnya bila sampai tu tak teruk lah. Maksudnya dalam dah bersih, ada benda-benda, maksudnya dah seminggu lebih tapi tak selesai lagi. Bila saya cerita kat orang mentakap, dia kata, tuan dekat Ulangan kami pergi, dia punya lumpur dia sampai dekat Buku Lali. Dia sampai dekat Buku Lali. Oh, penat nak bersihkan, pakai skop dan sebagainya. Orang Pahang ketawa. Orang mentakap dia ketawa. Dia kata, Ustaz, tinggi Buku Lali tu sikit tu. Kami mentakap ni, dia punya lumpur tinggi lutut. Bayangkan, nak buang tu ya Allah, punya penat. Dan ada rumah kat mentakap tu, dia punya lumpur yang dia buang daripada rumah, dia letak, dia kumpul kat depan rumah. Jadi nampak tak cantik lah. Nak parking kereta pun tak boleh. So nak buang tu pun dah kering dah. Oh, macam kita nak apa, bak kata orang tu macam kita nak gali bukit lagi, nak cangkul bukit. Jadi mereka ni susah tuan-tuan, sedih kita lihat, ya. Dan isu banjir pun tak selesai lagi. Sekarang ni Azkamat pula Johor, katanya dekat Pantai Timur minta-minta, tak adalah benda yang teruk berjadi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang tak kena, kita kena bersyukur banyak-banyak. Tapi bersyukur bukan sekadar duduk diam sahaja. Kalau kita tak mampu nak turun padang, sebab tak semua mampu turun padang. Ya, tak semua mampu nak turun padang. Pasal apa? Ada komitmen lain. Satu lagi, ada disebabkan tugasan, disebabkan kesihatan, masa dan seumpamanya. Tapi kita boleh bagi bantuan lain. Sekarang ni mangsa-mangsa banjir, mereka melalui pasca banjir. Banjir dah habis. Ya, tapi pasca banjir apa? Mereka perlukan keuangan, mereka perlukan duit untuk mereka bangkit kembali. Barang yang rosak perlu diganti. Alhamdulillah kerajaan pun dah bagi subsidi lah RM500 setiap keluarga. Rebate untuk pembelian barangan-barangan elektrik. Tapi tak cukup lah tuan-tuan. Tapi takkan kita nak assume kerajaan nak bantu semua. Tapi kita lah yang boleh bantu untuk mereka bangkit semula. Yang disebutkan bahawa berapa banyak mereka nak pakai, dianggarkan satu rumah 7 ke 10 ribu. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit, tolong sedekah. Tolong infak semampu mungkin, bantu. Yang mana kita infak kepada saudara-saudara kita yang ditimpa banjir, kemusnahan yang teruk, ada yang total loss, kesian. Ini tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan syukur kita sembahyang saja, tapi kalau kita sembahyang, kita bersyukur, kita tengok susahnya orang, kita tak hulur kebantuan, masih lagi belum fulfill makna kesyukuran itu. Jadi kita perlu tolong dan membantu supaya mereka dapat selesaikan masalah. Kita jangan fikir tak apa, zakat dah bayar dah, orang lain dah bayar. Kita jangan fikir macam tu lah. Ya, kita jangan fikir macam mentaliti orang Melayu yang buang sampah. Tak apa aku buang sampah kat sini, tak apa, nanti ada orang kutip. Adalah cleaner ke, adalah majlis bandaraya yang angkat. Jangan macam tu. Kalau macam tu payahlah tuan-tuan duk assume ada benda orang lain buat. Ya. Kita belum cerita orang yang banjir ni, dia hilang kereta dia habis, total loss. Sebab apa? Rata-rata yang ambil takaful ataupun insurans kereta ni yang tak ada package termasuk bala bencana. Bila tak masuk package bala bencana ni tuan-tuan, kalau kereta tenggelam dengan banjir, nak claim takaful insurans tak boleh, dia tak ambil benda tu. So hutang bank nak kena bayar tuan-tuan, moratorium dah tak ada lagi. So mereka dah dapat kereta balik, itu pun situ masalah juga tu.
Ya, tapi alhamdulillah lah ya, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ada peruntukan 35 ke 40 juta zakat yang tuan-tuan bayar semua, peruntukan untuk bantu asnaf ataupun mangsa-mangsa bajet untuk dapatkan kereta. Tapi kena daftar dan kena mohon. Nak mohon macam mana? Layari internet. Sekarang ni semua internet tuan-tuan, daripada rumah boleh tahu dah. Cuma rajin saja ataupun cari nombor telefon Mawib, telefon call. Kalau kita ada saudara-saudara, so dia ada hulurkan zakat. Ya. Lembaga zakat Selangor pun ada, negeri-negeri pun ada, membantu untuk bantu mereka yang susah. Cuma Mawib dia tumpukan benda yang negeri lain tak bantu. Kereta rosak, sebab kereta pun termasuk dalam perkara yang diperlukan. Ya. Jadi 35 ke 40 juta peruntukan duit zakat untuk membantu mangsa-mangsa bajet untuk dapatkan kereta. Maksudnya mereka yang tak ada takaful ataupun insurans yang package yang dinamakan sebagai bencana alam. Ya. Jadi sebab itulah saya nasihatkan kepada mangsa-mangsa banjir, bila kita jumpa ataupun jumpa kawan-kawan, jumpa adik-adik, kalau kita nak hidupkan takaful, sebab kita orang Islam, kena ambil takaful lah, jangan ambil insurans. Insurans tu tak patuh syariah. Dia ada sistem gharar, ada judi dan sebagainya. Nak ikut akad yang selamat, yang patuh syariah, kita ambil yang takaful lah. Tak kisahlah takaful etika ke, ikhlas ke, Malaysia ke, apa-apalah, yang penting takaful. Yang mana syarikat tu ada penasihat syariah dia. Ya, nak ambil itu, kena ambil yang bencana alam. Kalau tak nak ambil fully bencana alam, ambil yang banjir cukup lah. Itu pun tambah 10% saja. Katakanlah kita punya insurans 700, 800, katakanlah. Ya. Cuma tambah 100 lebih saja untuk tambah lagi kalau berlaku kebanjiran ataupun malapetaka, insya-Allah kalau kereta kita total loss akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak takaful. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak bantu? Bantu macam-macam cara tuan-tuan, dekat internet banyak. Ya. Diisytiharkan mana-mana NGO, dia buka akaun, dia kutip derma, nak berikan kepada mangsa-mangsa banjir. Kami pun ada NGO yang kutip derma dan kami sedang agihkan dan masih lagi terbuka kalau siapa yang nak bayar bantuan dan sebagainya. Kita target satu rumah nak bagi RM2,000. Ya. Jadi yang dapat kita bagi dan mereka dapat tampunglah sikit. Kita bagi RM2,000 tu tak adalah banyak hasil kutipan orang ramai. Ya, kutipan yang kita ambil ni kita bagi sepenuhnya, kita tak ambil charge apa-apa pun. Walaupun NGO di bawah KDN ni dibenarkan untuk ambil sedikit untuk pengurusan gaji dan seumpamanya, kami tak ambil 100%, kami bagi kepada mereka yang memerlukan. Ya, jadi 2,000 tu bolehlah sikit-sikit. Kata nak fulfill semua keperluan, mustahil. Ya, kami nak bagi semua tak mampu. Dan kita nak mengharapkan dermawan nak bagi semua pun, mereka pun ada terhad dan ketidakmampuan untuk membantu. Jadi ala kadar sedikit pun alhamdulillah, paling tidak pun mereka boleh menarik nafas lega. So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada duit jangan duk simpan sangat. Ya, insya-Allah kalau kita simpan, kalau kita laburkan dalam skim derma ni, insya-Allah ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari sebut riwayat bahawa Nabi SAW sebut, ma min abdin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulul awal. Nabi kata tidak ada setiap pagi, tidak ada setiap hari, apabila hamba-hamba Allah bangun pagi, malaikat dua orang akan turun. Ada dua orang malaikat akan turun daripada langit, ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan semua kita ni. Setiap pagi kita bangun subuh ni tuan-tuan, Allah hantar dua malaikat, ditugaskan kerjanya mendoakan setiap pagi. Ada dua jenis doa. So satu malaikat diambil satu doa, yang satu lagi satu punya doa. Maka Nabi SAW sebut fayaqulul awal, malaikat yang pertama dia kata, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Malaikat tu berdoa, ya Allah kurniakanlah
orang yang bersedekah, orang yang berinfak ganti dengan apa yang disedekahkan. Doa malaikat ni tak tertolak sebab Allah perintah pertama. Kedua, malaikat ni tak buat dosa, bersih. So straight away sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kata, ya Allah, bagikan, kurniakan kepada mereka yang menderma, tak tahan duit dia, ganti setiap apa yang dia sedekahkan. Sebab tu orang yang sedekah berkat harta dia. Dan Nabi kata, ma naqasat sadaqatun min mali. Nabi kata tidak akan berkurangan harta disebabkan sedekah. Sebab tu orang banyak sedekah, hartanya berkat. Dan Nabi kata, wa yaqulul akhar, berkata seorang lagi, seorang lagi malaikat berdoa pada setiap pagi. Nabi kata, ma min yaumin, setiap pagi tuan-tuan. Apa kata? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kurniakanlah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya. Tu dia. Yang duk tahan harta, duk sanggup tengok dalam internet, orang susah tak nak bantu, kedekut, ya, duit berkepuk-kepuk, bagi RM50 saja. Yang duk tahan-tahan malaikat doakan kemusnahan, kehancuran. Tak ada berkat rezekinya. Ya, mungkin hari ni tak rasa, one day kita tak tahu. Tuan-tuan, saya tak adalah tuduh tuan-tuan macam tu. Ya, tapi kat luar sana ramai mereka yang menahan harta mereka. Susah nak bayar zakat pun susah. Apatah lagi nak bayar sedekah sunat. Nampak tu? So Nabi kata setiap pagi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam sahih je. So kita bangun pagi tuan-tuan, kita fikir malaikat ditugaskan. Setiap bangun subuh tu malaikat diorang lah yang mendoakan. Dengan doa yang, kalau kita jenis yang menahan harta, memang ngerilah kena doa macam tu. Didoakan talafan. Talafan bahasa Arab dia, diterjemahkan bahasa Melayu kemusnahan, kerugian. Ya, duit banyak nanti rosak sana, rosak sini, adalah masalah-masalah. Ya, mungkin tak hilang duit dia. Ya, mungkin ada malapetaka, ya, wallahu alam, kita tak tahu. Umum, subjektif. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang tidak menahan harta kita untuk bantu. Ya, kalau ada duit sekarang ni tuan-tuan, nak derma bukan derma sikit-sikit sebab mereka memerlukan bantuan. Sekarang ni kita tak tahu, hujan pun tak selesai lagi, dan ramalan cuaca pun akan menjangkakan sampai pertengahan bulan ni masih lagi berlaku hujan, dan dijangkakan akan berlaku banjir di beberapa tempat. Termasuklah Negeri Sembilan, Johor, tak tahu. Negeri Sembilan apa, Selangor tak tahu, Alam Damai kita tak tahu, wallahu alam. Berapa banyak tempat yang kita tak expect berlakunya banjir, tiba-tiba berlaku dah. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa boleh jangka, siapa boleh tolak. Kita ni sombong sangat ataupun kita ni besar sangat, tetapi kuasa Allah tak boleh kita nak bantu. Bukan kita minta, tapi one day siapa tahu Allah kata alam damai ni kena, wal iyadu billah. Jangan takut, kita takut. Macam juga tempat saya memang tak pernah kena dah dalam sejarah. Ya, tapi one day macam mana Allah nak turunkan, Allah jadikan banjir, siapa tahu. Ya, ini pun dah 2 tahun dah, masalah COVID-19 pun tak selesai lagi, timbul satu persatu varian baru. Nak buat macam mana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Ya, memanglah kita kata bila nak selesai, maksudnya telan je lah. Terimalah ini kuasa Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh usaha, dengan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita akan masuk bab yang terbaharu, yang mana hadis yang terakhir cerita tentang melintasi di hadapan orang solat. Ya, melintasi di hadapan orang solat dosanya besar. Ya, kita dah jelaskan maksud yang melintasi di hadapan orang solat, jarak dia macam mana, sejauh mana dia boleh ataupun tidak boleh. Maka kita nyatakan di sini ada perbahasan sudah kita bincangkan yang lalu. Ya, dan begitu juga hadis yang terakhir, bagaimana Nabi SAW dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika pada mana Nabi salat di dalam rumah. Di dalam rumah Nabi bersama Sayyidah Aisyah. Nabi ni ada banyak rumah. Ya, satu masa Nabi ada lebih kurang 7 ke 9 rumah. Setiap isteri Nabi kahwin, Nabi akan sediakan rumah. Tak besar kecil saja.
Termasuklah rumah Sayyidah Aisyah berada di sebelah Masjid Nabawi, kecil aja. Sehingga kan Nabi SAW nak sujud pun tak ada tempat. Maksudnya Nabi berdiri, depan tu Aisyah tidur. Setiap kali Nabi nak sujud saja, Nabi akan cucuk kaki Sayyidah Aisyah supaya Sayyidah Aisyah lipat kaki je, Nabi boleh sujud. Sempit dan kecilnya rumah Nabi SAW ketika itu. Ya, jadi dalam erti kata keberadaan Sayyidah Aisyah berada di hadapan orang solat itu dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan darurat, tidak membatalkan solat dan tidak mengganggu kesempurnaan solat. Ya, seperti mana kita bincangkan sebelum ini bahawa kalau kita solat, ya, depan kita kalau kita tak letak sutrah, orang lintas depan kita, maka fadilat solat kita berkurangan. Tapi kalau kita letak sutrah, tidak menjadi masalah, hukumnya tidak menghilangkan fadilat jikalau ada orang berlintas di hadapan kita. Ya, sutrah apa? Sutrah seperti benda yang tegak, seperti benda yang kayu, ya, ataupun letak barangan di tempat sujud itu, ataupun disebutkan dalam kitab fiqh ataupun dalam hadis yang lain, kita buat garisan. Kita buat garisan yang mana boleh dijadikan sebagai indikator kepada orang yang lalu mana yang boleh kita lintas dan mana tidak boleh kita lintas. Yang tak boleh kita lintas antara tempat kita pijak kaki dan tempat kita sujud. Antara tu tak boleh kita sujud, tapi tak boleh lintas. Tapi lebih daripada itu dibenarkan, tidak menjadi masalah. Boleh. Ya, macam kita solat dalam masjid, adakah perlu kita letak tiang ke, letak kayu ke? Ya, kalau ada letak lagi bagus. Kalau tak ada, sejadah-sejadah ni ataupun line-line setiap saf itu pun sudah memadai, dikira sebagai sutrah. Sutrah apa? Sutrah ni membagi tahu ini tahap ataupun di mana tempat kita nak sujud. Bila melepasi had tempat kita sujud, kita boleh lintas, tak ada masalah. Macam contoh, ada orang solat kat sini, kita nampak sejadah penghujung dia tu kan, line tu kan, itu, ya, antara dia berdiri dan tempat sujud, itu yang tak boleh dilintas, hukumnya haram. Nabi kata berdiri 40 hari ke 40 tahun lebih baik daripada kita berlintasi di hadapan orang solat. Ya, ada orang ni nampak orang sembahyang, dia pusing jauh, tak payah jauh-jauh, ya, asalkan jangan lintas antara tempat dia pijak kaki dan tempat dia sujud. Melepasi tempat kawasan dia sujud tu boleh kita lintas, tidak menjadi masalah. Ya, baik, begitu juga Nabi SAW, Sayyidah Aisyah betul-betul berada di hadapan Nabi, kaki dia, ya, dibolehkan tak disebabkan darurat, tempat sempit. Ya, bila Nabi nak sujud, Nabi sentuh kaki Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah pun lipat, Nabi dapat sujud. Ya, maka katakanlah kita terpaksa melintas, biasa orang cakap, saya tengah sembahyang tiba-tiba perut memulas, tak tahan, ya, saya terpaksa nak pergi tandas, pusing kiri kanan, tak ada tempat nak lalu. Kiri kanan ada orang. Ini dululah cerita pasal sebelum PKP. Ya, sebelum PKP kita rapatkan saf. InsyaAllah tak lama lagi mungkin insyaAllah kita di wilayah persekutuan akan rapatkan saf. Sabar ya tuan-tuan, ya. Ya, sabar, insyaAllah kita doakanlah. Perlis dah start, Johor pun dah start. Minta-minta, kalau dah start satu negeri dia akan melarat dah. Akan melarat. Minta-minta yang di Pertuan Agong perkenankanlah permohonan pengarah Jawi dan Datuk Mufti, permohonan untuk merapatkan saf. Mudah-mudahan diterima oleh tuanku dan insya-Allah, ya, atas nasihat KKM dan sebagainya, bolehlah kita rapatkan saf. Kalau tak dapat, kita bersabar sajalah. Ya, yang penting dapat salat berjemaah pun kira okey. Rapat tak rapat saf bukan salah kita. Biar pemerintah yang tanggung. Ya, apa kita nak risau? Tak rapat saf ni bukan kehendak kita. Kita nak rapatkan saf tapi pemerintah tak izinkan. Kita taat sajalah. So bila kita tak nak ini berlaku, bukan kita yang minta, so jangan risau pasal fadilat. Fadilat rapat tak rapat itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti hilangnya fadilat saf itu kalau kita betul-betul sengaja tak rapat. Itu hilang fadilat saf. Kita biar lompongan tempat tu terbuka, itu ya, hilang fadilat berjemaah. Ya, tapi ni atas perintah, nak buat macam mana? So dapat, alhamdulillah, kita dapat bersyukur, ditangguhkan lagi kena tunggu, sabar dan taat. Yang penting kita dapat datang sini, dapat dengar ceramah, dapat berjemaah, dapat Jumaat pun kira alhamdulillah. Tak naklah jadi macam dulu balik, ya tak? PKP, sembahyang kat rumah, ya. Ada orang dah biasa hatinya tertakluk kepada
masjid, tiba-tiba tak datang, rasa tension. Tapi alhamdulillah dapat dah seumpamanya, ya. Kita pun dulu 1,5, sekarang dah 1 meter. Jadi tak mustahil lah dalam masa terdekat mungkin boleh dirapatkan. Ya. Jadi bila saf rapat, dia nak pergi ke tandas, nak keluar daripada saf, ya. Takkan dia nak tahan. Kalau tahan nanti bersepai kat situ juga habis. Ya, habis, kesian siap ataupun noja nak kena bersih kan tu. Terpaksa keluar. So keluar macam mana, dah tak ada tempat, lintas je lah. Walaupun lintas semua sekali, tak ada masalah, lintas. Seperti mana yang mana Nabi SAW solat, di hadapan Nabi ada Sayyidah Aisyah. Terpaksa sebab tidak ada tempat, sempit ketika itu. Ya. Dan ketika Nabi nak sujud, Nabi cucuk kaki Sayyidah Aisyah supaya dia lipat kaki. Nampak tu? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu juga disebut oleh para ulama, ya, menjadi hujah sebahagian daripada para ulama. Dia kata suami sentuh isteri tak batal wuduk. Dia kata dalil hadis ni lah. Nabi sentuh kaki Sayyidah Aisyah lipat, ya, dan Nabi teruskan solat. Kalaulah itu membatalkan wuduk, kenapa Nabi teruskan solat? Ya. Jadi Imam Syafi'i jawab balik. Dia kata hadis itu berkemungkinan ketika Nabi sentuh kaki Sayyidah Aisyah dalam keadaan bertutup, berlapik. Sama ada pakai jubah ataupun pakai selimut dan seumpamanya. Ya. Dan mazhab lain pun lawan balik mazhab Syafi'i. Dia kata mana dalil yang katakan kaki Sayyidah Aisyah tu bertutup? Mana dalil yang mengatakan kaki Sayyidah Aisyah tu berselimut? Ketika itu. Dan Imam Syafi'i pun bijak juga, dia jawab balik. Ya. Dia kata mana dalil yang mengatakan kaki Sayyidah Aisyah tu terdedah, tak tutup apa-apa? Dia tanya dalil. Kalau kau minta, aku pun minta dalil juga. Mazhab lain mengatakan kalau betul lah, di mana? Yang mengatakan sahihnya hadis Sayyidah Aisyah tutup kaki dia. Ya, jadi ada ihtimal, ada kemungkinan kebarangkalian, tak boleh kita nak sabitkan. Ya, cuma dalam segi logik bolehlah kita kata ketika tidur tu Nabi sembahyang, Sayyidah Aisyah berada di hadapan Rasulullah. Secara logik, secara logik takkanlah Sayyidah Aisyah nak berseksi di hadapan Nabi. Betul tak? Mungkin dia nak tahu Nabi semayang, dia tutup kaki dia. Itu ikut logik lah kan. Walaupun tak ada dalil, tapi ikut logik, adabnya macam tu lah. Ya. Ala kulli hal, bila cerita tentang sentuh suami, isteri dalam keadaan tanpa lapik, batal atau tidak, itu khilaf di kalangan para ulama. Ya. Cuma ada rahmat di sebalik khilaf ini, yang mana boleh membantu kita kalau kita dalam urusan terpaksa, ya, pergi umrah dan sebagainya, bertawaf. Itu isu yang betul-betul famous lah, yang biasa kita ketahui. Terpaksa pakai mazhab lain, kalau tidak susah, ya, nak habiskan tawaf tu dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab yang baru, babu ma yukrahu fi'luhu fi salati wa ma yubtiluha. Ya, bab yang menceritakan tentang makruh, perbuatan yang makruh di dalam salat, iaitu hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang perkara yang perlu dielak ketika salat. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala mankibihi minhu syai'un, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah setiap seorang di antara kamu, janganlah salah seorang di antara kamu mengerjakan salat dengan satu pakaian yang mana tidak ada apa-apa pada bahunya sesuatu yang menutupi. Nabi kata, kalau nak salat, setiap seorang di antara kamu jangan pakai satu baju saja, yang mana atas tidak tutup. Bahu ni, dada ni tak tutup. Ya, walaupun sah, Nabi kata jangan buat. Maksudnya apa? Maksudnya makruh lah. Ya, dalam berarti kata lelaki. Ni kita kata bila sebut tentang aurat lelaki ketika solat, memang di antara pusat dan lutut. Itu aurat yang minimum ketika solat. Namun adakah itu yang disuruh oleh Nabi?
Pakai solat ala kadar walaupun badan ni tak aurat menurut lelaki, kalau solat pun sah, tetapi Nabi kata jangan solat dengan satu pakaian saja ataupun pakai kain pelikat saja. Nampak tu? Ya, Nabi kata at least tutup sikit, pakailah baju Melayu ke, pakailah jubah ke, ataupun kemeja ke, ataupun t-shirt yang sopan, ya, supaya nampak baik dan sopan. Jadi bila disebutkan tentang macam tu, walaupun benda tu tidak membatalkan solat, katakanlah kita pakai kain pelikat, pakai kain pelikat kita atas tak tutup, sah tak? Memang sah, tetapi ada larangan Nabi SAW. Maksudnya benda tu tidak digemari oleh Nabi. Ya, walaupun tak haram tetapi makruh. Bila sebut tentang makruh ni, iaitu dia mengurangkan fadilat, dia hilangkan pahala solat itu sendiri. Sedangkan solat tu kita nak kejar banyak pahala, kita nak kumpul banyak pahala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kata meninggalkan sunat-sunat di dalam ibadah hukumnya makruh. Ya. Maksudnya makruh kalau kita tahu benda tu sunat, kita tinggalkan. Sama juga dalam ibadah kita berwuduk kan. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan kita sapu seluruh kepala. Ya. Tetapi kita pilih untuk sapu sedikit saja, pun hukumnya makruh. Dia mengurangkan fadilat wuduk itu sendiri. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kalau kita sapu sedikit pun sudah dikira sah, tetapi tidak memenuhi sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi kalau berwuduk, Nabi akan sapu seluruh kepala. Dia basahkan tangan, start sini, tarik sampai dekat tengkuk, patah balik. Sama juga dengan orang perempuan pun sama juga. Rambut panjang pun ada rambut pendek. Biar orang kata susah sah rambut panjang, tak ada isu sebenarnya, sebab Nabi pun rambut panjang juga. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedua hadis ni kata kenapa Nabi tak kasih pakai satu baju, adab kita di hadapan Allah. Ya, pakai kain tapi tak berbaju. Sedangkan kalau kita jumpa orang yang VVIP, kita pakai smart, pakai yang ikut etika dan sebagainya. Ya, kalau katakanlah MB datang ke masjid ni, kita nak pakai kain pelikat pun tak nak, t-shirt kain pelikat pun tak nak. Pakai at least pun pakai yang sopan ke dan sebagainya. Ya, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang makruh dilakukan ketika salat. An Wasibah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf wahdahu fa amarahu ay yu'ida. Rawahu Abu Daud. Daripada Wasibah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat seorang lelaki salat bersendirian di belakang saf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi salat. Maksud dia apa tuan-tuan? Ya, hadis ni Wasibah, seorang sahabat Nabi namanya Wasibah Al-Asadi, pernah melihat suatu peristiwa. Nabi nampak ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat seorang-seorang dekat belakang saf. Maksudnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga penuh, ataupun saf keempat dia solat seorang-seorang dekat belakang. Ya. Ataupun dia seorang-seorang kat belakang, ada ruangan untuk diisi. Dia tak isi tempat itu tapi dia solat seorang-seorang. Ya. Maka lepas mayang Nabi kata, Nabi suruh dia ulangi solat semula. Nabi perintah dia untuk ulangi solat semula. Ya. Baik. Hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ni. Kalau Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, Imam Syafi'i mendhaifkan hadis ni. Dia tak terimalah hadis ni. Ya. Tapi ada sebagian ulama dia terima hadis ni, dia mengatakan hadis ni hadis sahih ataupun hadis hasan. Ya. Baik. Cuma apakah salat seorang-seorang di belakang saf menurut mazhab Syafi'i? Kalau kita lihat dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi pun cakap benda yang sama, makruh kalau kita solat seorang-seorang. Ya, makruh kalau kita solat seorang-seorang. Maksudnya
Kalaulah dia tengok semua saf dah penuh, kalau dia tengok dia seorang-seorang, dia kena tengok ada tak boleh isi. Kalau boleh isi, dia boleh isi. Kalau tak boleh isi, apa perlu dia buat? Ya, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk dia tarik orang kat depan solat bersama-sama dengan dia. Ya, itu disunatkan. Ya, cuma dalam hal ini kata ulama, orang yang dia nak tarik itu mesti tahulah hukum. Kita solat seorang-seorang, kita tengok ni ustaz ni tahu ni. Kita tarik ke belakang, dia pun gerak ke belakang, dia temankan kita. So yang tarik ke belakang tu dia rapatkan. Dia rapat-rapat. Macam tu. Ya, untuk mengelakkan solat bersendirian dalam satu saf ataupun di belakang saf, maka dia tarik. Sebab apa? Ada dalam hadis yang dihujahkan oleh para ulama, ya, yang mana Nabi SAW, maksudnya dia kata, in jaa rajulan falam yajid ahadan falyahtalij ilaihi rajulan minas saf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Nabi kata apabila datang seorang lelaki yang mana dia seorang-seorang je kat belakang satu saf tu, ya, Nabi kata falyahtalij ilaihi rajulan minas saf, maka tariklah seorang lelaki di hadapan untuk bersama-sama dengan dia di belakang itu. Kan? Tapi masalahnya, ustaz, macam mana kita nak tarik? Bukan semua orang tahu, dan kita pun tak tahu orang tu tahu. Sebab apa? Budaya ilmu, budaya mahir ataupun celik fiqah ni kurang dekat Malaysia ni, tuan-tuan. Ya? Tapi kalau kita belajar dekat pondok ke, atau kita belajar kat madrasah, itu biasa. Ya, macam kami tengah semayang, masa saya dekat sekolah dulu, sekolah pondok dulu semayang, ya, tiba-tiba ada kawan tarik kita. Kita dah tahu dia ni, kita pun belakang. Kita tahu sebab apa dia solat seorang. Ya, bila dah ada berteman tu, ya, yang datang lambat tu diisi yang depan sana tu. Macam itulah. Ya. Jadi Nabi SAW kata, kalau dia masuk masjid, katakanlah dia masbuk, dia seorang-seorang je kat belakang. Dia tarik orang kat belakang. Orang kat belakang tu undul, 1 2 1 2. Macam itulah. Bila dia rasa kena tarik, macam biasa kita tahu, kita tengah sembahyang, orang tepuk bahu kita kan sikit. Itu bermakna dia nak jadi makmum kita. Sama tu jugalah. Ada dalam hal lain, kita rasa ditarik, disunatkan kita kembali ke belakang seperti mana Nabi kata, falyahtalij, tarik. Ya. Falyakum ma'hu, supaya orang itu sama-sama untuk hilangkan hukum makruh itu tersebut. Ya. Dan Nabi kata, fama a'zama ajral muhtalij. Ya. Betapa besarnya pahala orang yang ditarik itu. Nampak tak? Maksudnya, kalau kita rasa kita dah duduk dalam satu saf, bila kita ditarik ke belakang untuk temankan orang berada di belakang kita, maka Nabi kata betapa besarnya ganjaran orang yang ditarik. Maksudnya, dia sudi dirinya untuk ditarik untuk menemankan orang yang duduk seorang-seorang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hukum dia apa? Makruh kalau solat seorang-seorang. Ya, kalau solat seorang-seorang tidak ada peneman kat belakang. So macam mana nak hilangkan makruh tu? Nabi kata tarik. Biar dia duduk sebagai peneman kita. Tapi masalah bukan semua tahu. Takut-takut kita tarik nanti dia buat bahu. Apa tarik-tarik ni? Ya, lepas main dia ajak gaduh pula. Apa baru nak gaduh ke? Dia tak tahu. Ya. So macam mana? Biarlah, tak apa. Tak apa. Allah maafkan. Bukan maafkanlah, maksudnya bukanlah dosa. Maksudnya kita tak tahu. We have no idea siapa kita nak tarik. Kalau tarik takut jadi fitnah kan? Ya, maka tak apalah solat seorang-seorang. Ya, dengan harapan nanti adalah orang datang sembahyang duduk sebelah kita. Ya, temankan kita nanti. Jadi tuan-tuan, kalau dirasakan kita tu nampak kawan-kawan kita seorang-seorang kat belakang, apa salahnya kita rapat-rapat bagi dia. InsyaAllah tak lama lagi mungkin kita akan rapatkan saf. Kita buat macam tu. Ya, biarlah bahu belaga bahu, jangan kita biarkan gap yang luas dan sebagainya sehingga boleh mencacatkan rapatan saf itu sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi SAW perintah dia yang solat seorang-seorang tu mengulangi solatnya. Ya, kata Imam Syafi'i hadis ni dhaif. Ya, hadis dhaif, tapi ada ulama kata sahih. Yang kata sahih, yang ulang solat tu bukan wajib, hukumnya sunat sahaja. Ya. Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Al Hasan Al-Basri anna Abu Bakrata jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raki'un faraka'a duna saf thumma masya ila saf falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum alladhi raka'a duna saf thumma masya ila saf faqala Abu Bakrah ana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'ud rawahu al-Bukhari wa Abu Daud. Azan dah, dah azan belum lagi ya, 4 minit lagi ya. Oh ini lainnya saya tengok. Okey, kita terima kasih tuan ya. Baik, daripada Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahawa Abu Bakrah ya, apa sesungguhnya Abu Bakrah datang ataupun datang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah ketika itu dalam keadaan rukuk. Ini biasa masbuk. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu ya, dia masuk ke dalam masjid Nabi dalam keadaan rukuk. Ya, maksudnya dia masbuk lah. Baik, apa dia buat? Faraka'a duna saf, lalu dia pun rukuk tempat yang dia berdiri tu tuan-tuan, tak sempat masuk dalam saf. Maksudnya dia berdiri seorang-seorang kat belakang tu, dia tak nak tinggal rakaat, dia nampak Nabi tengah rukuk, tak sempat masuk saf, dia pun terus rukuk. Macam tu, dia terus rukuk, so dapatlah rakaat. Baik, kemudian apa dia buat? Thumma masya ila saf, dan apabila ketika dia rukuk tu, dia jalan slow-slow, 1, 2, sikit-sikit untuk masuk ke dalam saf. Nabi i'tidal, dia pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lepas tu dia jalan lagi sikit sampai dia masuk dalam saf. Macam itulah. Bayangkan dia masuk dekat belakang sana, dia nampak imam tengah rukuk, dia pun rukuk, dapatlah rakaat. Sebab apa? Tak nak tinggal rakaat, cuma dia jalan sikit-sikit sampai masuk saf. Macam itu. Baik, falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu, apabila Nabi setelah selesai salat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum alladhi raka'a duna saf, siapakah di antara kamu yang rukuk sebelum masuk dalam saf? Nabi nampak ya. Saya dah cerita beberapa kali mukjizat Nabi. Walaupun Nabi semayang menghadap kiblat, Nabi boleh nampak apa yang berlaku di belakang yang dilakukan oleh para sahabat. Macam mana? Wallahu a'lam mukjizat Nabi. Mungkin wahyu turun bagi tahu ke, ataupun Nabi Allah bagi kurniaan boleh nampak daripada belakang, ada skrin ke, wallahu alam, kita pun tak tahu ya. Itu mukjizat Nabi ya. Jangan kata-kata pula imam kita tak nampak, memang tak nampak lah, dia tak ada mukjizat ya. Saya pun, tuan-tuan pun tak ada mukjizat, tapi Nabi ada kelebihan. Baik, Nabi yang nampak, Nabi nak tanyalah siapa yang nak mengaku yang sembahyang tetapi sebelum masuk saf ya. Faqala Abu Bakrah ana, aku wahai Rasulullah, akulah yang buat tadi itu, tak sempat masuk saf, aku takbir Allahu Akbar terus rukuk, lepas tu jalan slow-slow masuk ke dalam saf. Baik, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bila dah dengar dia mengaku tu, Nabi pun berkata, zadakallahu hirsan wala ta'ud ya, semoga Allah menambahkan lagi kesungguhan kamu. Maksudnya sungguh nak dapatkan fadilat tak tinggal rakaat tu bagus. Nabi kata semoga semangat ini untuk dapat pahala yang besar Allah akan tambah, tetapi jangan lakukan lagi. Baik, kita bagi laluan azan dulu insya-Allah sebelum kita sambung sedikit.
Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit dalam masa tempoh 5 ke 7 minit. Ya. Jadi Nabi SAW sebut, Nabi tengoklah gelagat Abu Bakrah ni, orang muda. Dia kata, baguslah kamu tak nak ketinggalan rakaat. Ya. Maksudnya semangat nak dapatkan pahala fadilat yang tinggi ni, moga-moga Allah tambah semangat ini. Ya. Tetapi jangan buat lagi. Nabi kata. Ya. Nabi kata jangan buat lagi. Nabi kata lain kali kalau mazbuk macam mana sekalipun, rokok tak rokok, tinggal rakaat, masuk dalam saf dulu. Barulah takbir. Tak apalah tinggal rakaat sekalipun. Jadi Nabi SAW bagi teguran, dan ulama kata solatnya tidak batal. Kerana apa? Nabi SAW tidak perintahkan dia supaya untuk mengulangi solat. Sebab itulah hadis yang sebelum tadi kita kata, Nabi nampak ada seorang lelaki solat seorang-seorang, dan Nabi suruh dia ulang balik solat. Dan ulama kata Nabi perintah dia ulang solat tu maksudnya sunat, bukan wajib. Buktinya apa? Sebab yang anak Abu Bakrah ni Nabi tak suruh pun dia ulang solat. Kalau dia solat seorang-seorang tu membatalkan solat, sudah tentu Nabi perintahkan Abu Bakrah untuk supaya dia mengulangi solat itu. Baik, berdasarkan hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa solat bersendirian di luar saf hukumnya makruh. Dia bukan haram dan tidak membatalkan solat. Kalau membatalkan solat, sudah tentu Nabi perintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi solat tersebut. Ya. Dan kedua, walaupun makruh, hukumnya tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, selagi mana seseorang itu walaupun dia berada di luar saf, tak masuk dalam saf, tetapi dia berada dalam kawasan masjid. Contoh dalam sembahyang ni, dalam ni masih lagi ada kosong, tapi sembahyang kat belakang seorang-seorang, masih dikira sebagai sah tak berjemaah dia? Masih sah. Sebab apa? Masih dalam masjid, tapi makruh, hilang fadilat. Ya. Ataupun dia sengaja tak masuk dalam, imam makmum sembahyang kat dalam, dia sembahyang seorang-seorang kat luar sana. Sah tak? Masih sah. Sebab apa? Masih berada dalam masjid. Ya, asalkan pintu tak dipaku, tutup tak apa, tapi masih. Ataupun orang semua sembahyang kat bawah, dia seorang-seorang sembahyang kat atas. Sah tak? Sah, tapi makruh. Sebab apa? Atas pun masih dikira sebagai masjid. Beranda masjid tak? Beranda masjid. Ya, pejabat masjid tak? Pejabat tak dikira sebagai masjid. Pejabat sebab bukan dikira tempat sembahyang. Ya, tempat untuk bertugas dan seumpamanya. Tandas tempat wuduk tidak dikira. Ya, selagi mana dalam masjid. Kaki lima, tepi longkang tu masjid tak? Kaki lima bukan. Tak termasuk. Ya, tapi beranda, yes, beranda pun sudah siapa masuk pun tetap dikira disunatkan salat tahiyatul masjid, dan wanita yang dalam keadaan haid pun tak boleh duduk dekat beranda ni. Haram, hukumnya berdosa. Ya. Sama jugalah bila kita tengok kan, kalau kita pergi umrah dekat Masjid Nabawi tu, kan kat luar tu, bawah apa payung yang besar tu, yang lantai putih tu, yang sembahyang kat luar tu, walaupun dalam kosong, sah tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i, dikira sah. Walaupun terputus safnya. Tapi makruh. Sebab itu kalau pergi umrah dengan saya cakap dengan jemaah saya, datang awal jangan terputus saf. Tak apa ustaz, kami sembahyang kat luar. Memang sah, tetapi hukumnya makruh. Bila makruh, hilang fadilat. Hilang fadilat saf. Kita nak pahala besar. Nampak? Sama juga yang mana disebutkan dekat luar Masjid Nabawi tu, yang putih tu, yang dalam pagar tu, itu dinamakan dataran.
Dataran itu pun dikira sebagai masjid juga. Maksudnya kalau kita masuk dalam dataran yang dia punya lantai warna putih tu, kalau ikut mazhab Syafi'i itu pun dikira masjid. Kalau kita duduk di situ pun disunatkan salat tahiyatul masjid dan disunatkan niat iktikaf. Tu yang pergi Ramadan, masjid Ramadan tu, pergi buat umrah. Kalau dia iktikaf kat luar pun dikira sebagai iktikaf seperti dalam Masjid Nabawi. Begitu juga dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram tu bukan dekat dalam saja, yang dekat luar tu datarannya juga. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dikata bukan masjid saja dan ditambah lagi dengan batu, simen lah, untuk menambahkan lagi ruang untuk solat. Kalau dekat Masjid Nabawi tu yang lantai warna putih tu pun itu dikira sebagai dataran masjid. Ya, menurut ulama dataran masjid hukumnya sama seperti masjid. Maksudnya boleh beriktikaf dan boleh untuk salat tahiyatul masjid. Ya, kalau salat yang terputus saf selagi mana dalam kawasan masjid dan datarannya dan termasuklah beranda, salatnya masih dikira sah. Walaupun makruh, kurang pahala, hilang fadilat saf, tapi sah. Ya, tapi kalau salat di luar kawasan, macam contoh dia sembahyang dekat hotel, kan, luar kawasan dataran Masjidil Haram, dekat surau hotel, dalam hotel, hukumnya tidak sah. Ya, sebab tu Jawi kata, ya, mana kalau ikutkan sembahyang kat luar pagar ketika mana PKP tu yang terhad tu tak sah sebenarnya. Sebab apa? Terputus dan luar berada kawasan masjid dan jaraknya jauh lebih daripada 300 hasta. Lebih kurang dalam 150 meter. Jadi syarat-syarat tidak mencukupi. Yang sembahyang kat luarnya kalau ikut kes yang sebenarnya tak sah lah sebenarnya. Ya, kalau ikut menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi punya perbincangan tentang kedudukan saf, kedudukan makmum dan sebagainya, perbincangan yang panjang di sisi para ulama. Ya, kalau kita nak bincang kat sini tak sempat lah. InsyaAllah kalau ada ruangan untuk kita bincangkan lagi fiqh salat berjemaah, InsyaAllah kita akan masuk, kita bincangkan bersama. Jadi, ya, pengajaran daripada hadis ini juga bahawa kalau kita dapat rakaat bersama dengan imam, besar pahalanya. Lagi kurang rakaat bersama dengan imam, lagi kecil pahala dia. Sebab itulah Abu Bakrah dia beria-ria. Dia beria-ria, dia masuk tengok Nabi rukuk, dia tak nak tinggal fadilat, dia rukuk bersama-sama dengan Nabi. Yang tang tu Nabi pujilah, dia kata baguslah, tak nak hilang fadilat. Maksudnya nak dapat banyak rakaat bersama dengan imam, lagi besar pahala. Ya, tapi dalam satu benda dia buat satu disiplin tidak dijaga, iaitu bab saf. So dalam hal ni menjaga saf lebih utama daripada kita mengejar rakaat, menurut para ulama. Sebab apa? Dapatkan rakaat itu fadilat besar. Dalam masa yang sama mengejar dapat masuk dalam saf, rapatkan saf, luruskan saf pun fadilat besar. So ada pertembungan, nak buat mana satu? So dalam hadis Nabi kata kejarkan saf dahulu, kemudian barulah fikir pasal saf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada inisiatif yang kita boleh dapat bagaimana nak dapat rakaat yang banyak bersama imam. Cara tak lain, datang awal lah, itu aja. Kan? Datang awal, insya-Allah kita dapat salat sunat, dapat begitu iktikaf dan dapat takbiratul ihram bersama imam, dapat perfect ke semua rakaat dan sebagainya, maka pahalanya besar dan fadilatnya sangat besar. Tambah lagi dengan saf yang sempurna dan seumpamanya. Wallahu alam. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Doa semoga yang di-Pertuan Agong perkenankan supaya kita dapat rapatkan saf tidak lama lagi. Doakan. Kalau belum lagi, bersabar. Maksudnya belum izin Allah Subhanahu wa taala, kita terima seadanya, taat kepada saranan pemerintah. Yang penting kita dapat tak dapat buluh rotan menjadilah, kan? Tak dapat rapatkan saf tapi dapat macam ni pun kira alhamdulillah, insya-Allah. Ya. Beberapa negeri dah start, insya-Allah dia akan melarat ke negeri-negeri yang lain. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.